Assalamualaikum dan selamat pagi kelas 1 bijak. Hari ini kita akan belajar tentang pembakaran. Api bila kecil jadi kawan, boleh membantu kita dalam kehidupan seharian, tapi bila besar menjadi lawan. So itulah bahayanya pembakaran. Pembakaran bermaksud tindak balas yang berlaku apabila satu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Jadi syarat-syarat untuk berlaku pembakaran mesti ada gas oksigen, haba dan ada bahan api lah. Contohnya kertas, alkohol, gasolin, petrol, itulah mesti ada bahan api. Pembakaran boleh dielakkan dengan kita menyingkirkan salah satu syarat pembakaran. Mari kita belajar tentang alat pemadam api. Alat pemadam api merupakan pelindung kebakaran untuk memadamkan api dan mengendalikan kebakaran kecil. Jenis alat pemadam api pun mengikut jenis. Kita tidak boleh guna sembarangan ya. Kebanyakan yang famous sekarang ni adalah alat pemadam api ABC. Apa maksud ABC? Kamu tengok ni. ABC maksudnya air sebatu campur, bukan. Dia adalah air, buih dan gas karbon dioksida. Dia maksudnya dia ada 3 gabungan di situ sudah. Dia air, buih dan gas karbon dioksida. So, dia ABC ni dia boleh padamkan semua jenis kebakaran kecuali logam. Logam mesti pakai buih. Serbuk kering. So kita tengok macam logam ni kita mesti pakai serbuk kering dan pasir, tak boleh ABC. Gas propana etanol masih pakai busa, serbuk kering dan ada gas karbon dioksida sebab dia boleh tutup oksigen daripada hasil pembakaran ni. Sebab gas karbon dioksida kan boleh menyingkirkan gas karbon dioksida tugasnya untuk cikgu ulang. Sebab gas karbon dioksida ni boleh menyingkirkan gas oksigen yang terhasil daripada pembakaran ini, gas tadi ni. So kita perlu pemadam api jenis gas karbon dioksida untuk gas. Untuk cecair macam minyak, varnis cat, busa, serbuk kering, gas karbon dioksida dan juga ABC. So ABC di sini boleh, ini 3 in 1 sudah ni alat pemadam api ABC. Untuk pepejal pun kayu, kain kertas, kita guna air, serbuk kering dan juga pemadam api ABC. Kalau kamu tengok di pasaran, kebanyakan pemadam api ABC. Tapi ABC tak boleh padam logam ya. Logam dia mesti pakai serbuk kering, pasir. Apalagi kalau air kalau ada logam terbakar di makmar, kamu pergi simba air, mungkin menjadi kebakaran tersebutnya. Jadi itulah kerana kamu ada pengetahuan khas untuk alat pemadam api ni. Sekurang-kurangnya kamu ada knowledge lah. Kamu nampak, mana tahu lah kamu nampak kan ada pemadam api ni. Tengok labelnya apa, ABC. Ada lagi pemadam api jenis D, boleh memadam logam. Kebakaran yang berasal daripada logam. Kalau elektrik pula, elektrik pun bahaya kelas ya. Dia tak boleh guna air, nanti kamu kena renjatan. Dia mesti guna ABC. Pemadam ABC kebanyakan ada di rumah-rumah yang ni lah, ataupun kebanyakan orang membeli pemadam api ABC sebab dia boleh padam elektrik. Sebab dia gabungan air, buih dan gas karbon dioksida. Apakah prinsip pemadam api? Tugasnya adalah untuk memutuskan hubungan bahan bakar dengan oksigen atau udara. Kita memastikan semati itu oksigen. Jadi dia menutup permukaan bahan api dengan selimut kah dia, dengan karung kah, lumpur kah, pasir kah, tanah kah atau busa. Itu konsep dia ya. Selimut ni, cikgu mau cerita pasal selimut api kebakaran ni. Sekurang-kurangnya di dapur mak kita sekurang-kurangnya belilah ini selimut api ni, sebab dia boleh menutup kebakaran yang kecil lah. Contohnya ada api besar sedikit di dapur, terus tutup dengan selimut api kebakaran ni, jadi tidak sempat merebak kepada tong gas. Tapi kalau sudah kebakaran besar tu tak boleh, sudahlah. Kadang-kadang kita panik kan nampak api besar. Contohnya kita masak ke apakah, tiba-tiba masuk api dalam kuali sampai kita punya ikan sendiri terbakar satu kali kan dengan kualinya. Kalau ada kita punya fire blanket ni, dia boleh tutup api dan menghalang oksigen daripada masuk ke bawah dan selimut hingga akhirnya menyebabkan api terpadam. So sekurang-kurangnya di rumah ada selimut api, dan lagi bagus kalau ada pemadam api ABC. Ini adalah nasihat sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran, termasuk diri cikgu sendirilah. Terutamanya ini, tidak meletakkan terlalu banyak beban pada satu sumber elektrik. Ini paling di rumah. Kalau di rumah ni, ini yang paling banyak kita buat kan.
Cikgu ni semenjak alert tentang kebakaran ni, cikgu ni sudah pasang soket dengan betul sudah. Sentiasa peka terhadap barang elektrik yang digunakan. Tengah masak microwave ke, oven ke, kita tak tahu berjam-jam sudah dipakai. Boleh meletup tu. Okey, jauhkan bahan yang mudah terbakar daripada bahan api. Tuala kan, kita tengah memasak, di sini pula ada plastik. Tengah memasak, di sini pula ada tuala. Kertas ke kan. Jadi boleh menyebabkan api pembakaran berlaku. Simpan macis dan pemeti api di tempat yang selamat bagi mengelakkan kanak-kanak yang ni lah, bawah 3 tahun ni biasanya suka bermain kan. Tidak membuang potong rokok ketika api masih menyala. Ini bapak-bapak kita ini sama abang-abang kita ni merokok sembarangan, berbuang potong rokok sembarangan. Ini model marah ni. Okey, sikap berjaga-jaga seterusnya adalah bagi mengelakkan kebakaran. Ini memasang alat pemasang asap ni untuk orang kaya je ni. 1,000 berapa harganya ni ya? Dulu pernah datang di sekolah yang orang menjual alat pemadam api ni 500 sampai. Okey, tapi cikgu tak boleh lah, di Shopee kan murah. Ini ni sekurang-kurangnya ada di rumah kita ni. Tak silap harganya tak sampai 100 ni. Alat pengesan asap boleh letak di dapur. Inilah kan di dapur, ruang tamu, tempat yang banyak-banyak plug tu, boleh letak. Jadi dia berbunyi kuat, boleh kasih bangun satu rumah kan. Itulah sikap berjaga-jaga kita.